Rancangan Salam Baitullah ini dibawakan khas oleh Olive House. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Innas safa wal marwata min Sadaqallahul Azim. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu ialah sebahagian daripada syiar lambang agama Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Baqarah ayat 158. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Aywa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Aywa, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar Ustaz Fakrul sihat? Alhamdulillah, Ustaz Arif sihat. Hari ini kita tema pink ke apa? Dia lain sikit lah hari ni. Ini pink belacan. Campur jadi apa tu? Anda sedang menonton Salam Baitullah, Penyucian jiwa ke Muncak Ibadah, yang dibawakan oleh Olive House. Ya. Amalkan minyak zaitun Olivi untuk kekal sihat dan bertenaga. Olivi, Raja segala minyak zaitun. Terima kasih kepada kumpulan Nada Murni 2. Masya Allah, dah hari berapa puluh hari dah? Hari-hari dah. Hari-hari kat sini. Hari ketiga. Betul Hari ketiga. Terima kasih bersama-sama kami untuk memeriahkan selawat kita insya-Allah. Dan para penonton, tanpa anda juga tak jadi. Betul. Di mana ada buat rancangan tak ada orang tengok. Betul. Kan? Dan kita nak semua yang ada sosial media hashtagkan beramai-ramai, trendingkan program kita ini. Betul. Hashtag Salam Baitullah insya-Allah. Boleh tak hashtag penyucian jiwa ke Muncak Ibadah kan. So kita nak sama-sama trendingkan di Twitter ataupun anda boleh saksikan kita juga secara langsung kita di semua platform. Saya tengok di TikTok pun aktif, di YouTube pun ada, di Instagram pun ada, di TV pun ada. Betul. Buka semua kat rumah tu. Semua ada Masya-Allah. Kan? Baik. Apa yang kita ada hari ini? Pertama, seperti biasa kita dalam segmen Al-Bayan bersama dengan Ustaz Zarifi dengan tajuknya, kalau semalam kita sebut tentang Nabi Ibrahim AS. Betul. Hari ini kita sebut tentang isteri Baginda iaitu Siti Hajar. Tajuknya
Tajuknya adalah Sesabar Siti Hajar. Masya-Allah. Semalam setabah Ibrahim pasti ada signifikan, ada dia punya perbezaan. Betul di antara kisah ni, jadi kita sama-sama hayati dan juga sebut tentang seorang isteri yang solehah. Kita juga bawakan hari ini. Masya-Allah, kenapa gelak? Sila. Gelak insya-Allah. Aku agak dah memang nak kenakan aku. Betul. Kita bersama dengan selebriti kita hari ini dalam segmen selebriti, interaktif selebriti bersama dengan Hajah Nilofa. Masya-Allah. Saya doakan mudah-mudahan. Amin. Main sekali ke? Tak. Mari dulu. Mari dulu. InsyaAllah. Sama-sama kita nantikan dan untuk sama-sama kita ketahui tentang perkembangan ataupun pengalamannya. Lagi kita ada apa, Ustaz? Oh, ingat tak habis lagi cakap Ingat. Okey, sambung dengan kita pula. Kita nak juga menantikan tanah daripada kabar suci, kabar daripada tanah suci. Boleh beli sebab sebut isteri lama sangat tadi. Bersama dengan saudara Faiz, insya-Allah. Masya-Allah kan, untuk dia orang tahu kabarnya hari ni. Hari ni kelakar sikit kita. Tak apa, tenang. Kabarnya hari ni dia orang nak cerita macam mana persediaan jemaah haji yang sakit. Untuk dia orang ni persediaan nak berwukuf kan. So pasti ada rawatan dan sebagainya. So kita akan persediaan dia lah, insya-Allah. Betul. Dan kita juga kita sebelum kita habis, kita ada rehlah haramain kita. Haramain nak pergi mana? Kita bersaing dengan skuter. Bagaimana? Kita saksikan nanti, insya-Allah. Insya-Allah. Banyak lagi kami nak kongsi. Jangan lupa untuk scan QR code kita untuk tahu perkembangan ataupun soalan-soalan kuis. Kita berehat dulu. Kita jumpa selepas dalam Salam Baitullah, penyucian jiwa ke muncak ibadah. Zaitun Organik Olive. Sesedu pagi dan malam. Memastikan anda kekal bersemangat dan bertenaga di samping keluarga tercinta. Minyak Zaitun Organik Olive. Raja segala minyak zaitun. Safa dan Marwah kisah bermula, Siti Hajar berhati mulia, taatkan Allah dua suaminya, biarpun hidup penuh derita. Safa dan Marwah kisah bermula, Siti Hajar taatkan Allah jua suaminya, biarpun hidup penuh derita. Alhamdulillah, kembali lagi bersama kami dalam Salam Baitullah, penyucian jiwa ke muncak ibadah yang dibawakan oleh Olive House. Amalkan minyak zaitun Olive untuk kekal sihat dan bertenaga. Olive, raja segala minyak zaitun. Baiklah, kita dalam segmen Al-Bayan sekarang ni dan tanpa membuang masa lagi, kita nak perkenalkan, nak bagi tahu anda siapa yang bersama kita untuk segmen Al-Bayan dengan tajuk Sesabar Siti Hajar. Assalamualaikum, Ustaz Zarifi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz katanya ada sedikit sakit hari ini. Hari sanggup ini juga bersama kita. Kenapa tu Ustaz? Sebab hari ini dapat bertemu dengan insan yang sangat saya kagumi. Jangan macam tu Ustaz Haris kita. Alhamdulillah, rasa seronok, bahagia. Sebelum ni tonton di TV, jadi hari ini dapat bertamu di Salam Baitullah, syukur rezeki. Ya, saya sebenarnya daripada hari pertama lagi duk tengok bila Ustaz Zarifi nak sampai ni. Alhamdulillah, hari inilah hari dia Ustaz. Baik Ustaz, syukur. Didoakan agar Ustaz cepat sembuh atas kesakitan ataupun ujian yang ditimpa sedikit tu. Amin. Tapi hari ini kita nak cerita terus dengan tajuk kita Ustaz. Kita tahu Siti Hajar, kisah Siti Hajar ni dijadikan satu kisah yang selalu diceritakan. Apa pengajaran yang kita boleh ambil Ustaz daripada cerita ni? Silakan Ustaz. Baik, tadi ketika mukaddimah tadi Ustaz Haris dan Ustaz Fakhrur baca ayat Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Benar. Sesungguhnya Bukit Safa dan Marwah itu menjadi syiar Allah Subhanahu wa taala. Benar. Baik, sebelum kita masuk pada ayat ini, dalam surah Ibrahim ayat nombor 37, Allah Subhanahu wa taala, para penonton, Allah Taala telah memberikan satu perintah kepada Nabi Ibrahim
suami Siti Hajar dan juga Nabi Ismail dari Palestin. Allah Subhanahu Wa Taala suruh 3 beranak ini pergi ke Makkah untuk melihat Baitullah. Jadi pada waktu itu Nabi Ibrahim termasuk juga Siti Hajar dan anak-anak Ismail, lagilah waktu itu tak sampai 2 tahun lagi. Betul. Jadi masing-masing tidak ada dalam pemikiran itu, tak tahu apa yang akan berlaku, mengikut arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, bila sampai di Mekah para penonton, apa yang berlaku? Tiba-tiba datang arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'ain. Allah Ta'ala arahkan kepada Nabi Ibrahim supaya Nabi Ibrahim tinggalkan Hajar ini bersama dengan anak-andanya Nabi Ismail yang pada waktu itu umurnya tak sampai 2 tahun, yang masih menyusu lagi. Itu betul-betul berat. Berat sungguh, Ustaz Haris kan. Yeah. Kita yang ada keluarga kan. Kalau datang arahan ini kepada kita, Bukan senang untuk kita laksanakan itu. Bukan senang untuk kita laksanakan. Baik. Jadi kita tengok bagaimana Siti Hajar apabila Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan arahan ini, apabila Nabi Ibrahim meninggalkan 2 beranak tadi, ini doa yang Nabi Ibrahim baca. Jadi para penonton, kita boleh catat surah Ibrahim ayat nombor 37. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'ain 'indaka baitikal muharram, sampai habis. Baik. Maknanya doa ini kita boleh amalkan ketika kita nak tinggal keluarga. Kita nak travel, urusan kerja, nak musafir dalam mungkin tempoh yang lama. Kita doa supaya Allah Ta'ala menjaga ahli keluarga kita. Baik. Nak ceritanya para penonton, sabarnya, tabahnya Sayyidatina ataupun Sayyidah Siti Hajar ini, benar? apabila Nabi Ibrahim nak tinggalkan dia, jadi dalam keadaan itu ketika Nabi Ibrahim berlalu, Nabi Ibrahim dah tak tengok belakang dah. Sebab ialah kita fahamlah Nabi Ibrahim tentunya berperang dengan perasaan. Betul. Antara dengan arahan daripada Allah dan juga kehendak diri sendiri, kasih sayang kepada isteri dan anak ni. Sudahlah Nabi Ibrahim nak dapat anak dalam tempoh yang lama. Perkahwinan yang pertama dengan Siti Sarah tak dapat zuriat. Kerana Siti Sarah juga telah disahkan mandul. Jadi pada ketika umur Nabi Ibrahim 86 tahun baru dapat. Lama menunggu dan baru setahun 2 anak-anak Ismail ini tiba-tiba datang daripada Allah supaya tinggal pula di kawasan tandus, kering kontang, tak ada air dan tak ada orang. Seorang pun tak ada. Ya Allah, ini satu benda yang dahsyat. Yalah. Baik, yang nak menerima tu Siti Hajar ni pula, apabila Nabi Ibrahim suaminya sudah nak berlalu, 3 kali dia tanya kepada suaminya. Betul ke? Betul kan ni abang? Betul ke abang nak tinggal hamba ni? Betul ke? Akhir sekali barulah disebut, adakah Allah yang mengarahkan benda ini? Adakah ini arahan daripada Allah? Barulah Nabi Ibrahim menjawab, ya, ini adalah arahan daripada Allah. Bila Nabi Ibrahim menjawab, ya, arahan daripada Allah, Sayyidah Hajar ini faham. Maknanya bila ini arahan daripada Allah, pasti Allah Ta'ala tidak akan membiarkan 2 beranak ini mati kelaparan. Benar. Pasti Allah Ta'ala akan menjaga 2 beranak ini. Sebab itu arahan daripada Allah. Pasti Allah Ta'ala akan menjaganya. Betul, Ustaz. Itu bahagian pertama kita katakan apa-apa saja kita taat pada perintah Allah, insya-Allah Allah akan menjaganya. Betul, Ustaz. Satu bahagian lagi, Ustaz. Apabila satu orang dia buat apa-apa amalan ataupun amalan khusus berkenaan dengan umrah dan haj. Ya. Kalau apa penting, Ustaz, dia kena tahu cerita dia supaya dia tidaklah bersaing hanya dengan kosong, tidak ada perasaan. Tengok orang lain lari jugalah, lampu hijau lari jugalah. Jadi bagaimana pentingnya cerita ini kepada orang yang melakukan ibadah sebenarnya, Ustaz? Baik, ayat yang Ustaz Haris dan Ustaz Fakhrul bacakan tadi para penonton ya. Sebab nuzulnya begini. Golongan Muhajirin dan Ansar ketika mereka nak buat umrah ataupun haji dahulunya, mereka agak keberatan untuk melakukan sa'i di Bukit Safa dan Marwah, sebab pada waktu itu di awal-awal itu ada 2 berhala yang berada di 2 bukit itu, berhala Asaf ataupun Isafa dan juga berhala Nailah.
Jadi ada dua berhala ini di kedua-dua bukit Safa dan Marwah. Jadi mereka agak keberatan. Jadi maka turunlah ayat ini, Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Setelah ayat ini turun, maka barulah umat Islam khususnya para sahabat faham maknanya sa'i di Safa dan Marwah itu merupakan sebahagian perkara yang dituntut. Benar. Itu perkara nombor satu. Nombor dua, para penonton, setelah ditinggalkan lama di isteri dan anak. Ya, setelah Hajar ditinggalkan dan anak Ismail ditinggalkan, pada waktu itu susu badan pada Hajar ini berkurangan dan akhirnya habis. Dan bila berlaku sebegitu, Ismail menangis, ya, nakkan susu ataupun nakkan air, nakkan minuman, dahaga, lapar. Maka yang demikian para penonton, apa yang dibawa oleh Siti Hajar, dia pergi di Bukit Safa terlebih dahulu. Tengok orang ada ke tidak. Kan, nak tengok kalau ada orang nak panggil lah. Tolonglah, aku tak ada, kan? Bagilah air, aku tak ada air ni, anak aku ni. Kan? Tengok tak ada orang. Kering kontang, tandus, tak ada orang langsung. Yang ada hanya Bukit Bukau sahaja. Yalah. Jadi kemudian pergi pula ke Bukit Marwah. Benda yang sama juga. Dan dalam riwayat menyatakan, daripada Bukit Safa itu nak ke Marwah, Sayyidah Siti Hajar ini mengangkat sedikit kain jubahnya. Di bahagian kaki tu angkat sikit supaya mudah nak bergerak. Berlari, kan? Nak berlari. Jadi sampailah 7 pusingan. 7 pusingan dilakukan oleh Sayyidah Siti Hajar. Ustaz Haris, kalau saya tak salah, antara Safa dan Marwah jaraknya sekitar 3.5 kilometer. Patutlah saya turun banyak berat badan pergi ke sana. Betul Ustaz kan? Kita jauh. Sa'i tu Ustaz kan nak habis satu pusingan tu. Rasa ya Allah. Betul juga kan? Betul juga. Yalah. Jadi pengorbanan Siti Hajar. Pengorbanan. Jadi maknanya para penonton rahmati Allah Ta'ala sekalian, akhirnya setelah 7 pusingan, akhirnya Sayyidah Siti Hajar terdengar satu suara. Maka Hajar kata diam. Dia kata diam. Dan maka selepas itulah rupanya itu suara Jibril. Jibril datang untuk memberikan pertolongan. Akhirnya Jibril telah meletakkan sayap ataupun kakinya merungkai tanah di kawasan itu. Di situlah terbitnya air Zam-Zam. Masya Allah. Yang dijadikan minuman kepada anak-anak Ismail, dan berkat itulah sampai ke hari ini air Zam-Zam. Jadi bila Ustaz tanya tadi, betul Ustaz, ketika mana kita melakukan sa'i para penonton, ya, sama ada kita buat umrah ataupun buat haji, bila kita berlari, ya, 7 pusingan itu, kita mesti kenang apa yang telah dilalui oleh Sayyidah Hajar ini, dan kita bawa dalam kehidupan kita. Kita mesti jadi orang yang kuat, orang yang sabar seperti Hajar. Ya, itulah dia sikit sebanyak berkenaan dengan kesabaran Siti Hajar. Dan kita nak sambung lagi selepas ini. Kita nak pergi ke Rihlah Haramain. Tapi sebelum tu, kita rehat seketika. Kembali lagi bersama kami dalam Salam Baitullah, penyucian jiwa, kemuncak ibadah. Zaitun Organik Olive. Sesedu pagi dan malam. Memastikan anda kekal bersemangat dan bertenaga di samping keluarga tercinta. Minyak Zaitun Organik Olive. Raja segala minyak zaitun.
Setiap tahun, setiap kali menjelangnya musim haji, pastinya jutaan jemaah haji dari serata dunia akan bertandang ke Tanah Suci untuk menjadi tetamu Allah bagi menunaikan ibadah haji. Jadi, disebabkan peningkatan jumlah jemaah haji saban tahun, maka persiapan dan juga persediaan dari segi fasiliti giat dilaksanakan oleh Kerajaan Arab Saudi untuk memberikan yang terbaik bagi setiap para jemaah haji. Antaranya ialah menyediakan ruang fasiliti seperti menyediakan skuter elektrik bagi memudahkan rukun sa'i dilaksanakan. Jadi hari ini kita bersama dengan Tuan Haji Saleh untuk kita berbicara berkenaan dengan kemudahan skuter elektrik bagi memudahkan para jemaah bagi melaksanakan rukun sa'i. Ini adalah salah satu kemudahan yang disediakan di Masjidil Haram Bermas ini, iaitu kemudahan skuter. Kemudahan skuter ni bukan saja ada di kawasan sa'i, tapi itu juga di tempat tawaf. Alhamdulillah, dia sangat membantu dan memudahkan para jemaah di serata dunia yang datang ke sini untuk melakukan umrah dan juga haji. Okey, seperti sedia maklum, sa'i merupakan antara rukun wajib umrah dan haji. So, ini juga adalah antara laluan untuk melakukan umrah atau haji yang terpanjang di dalam Masjidil Haram. Jadi kemudahan skuter ni sangat membantu para jemaah lah, terutama warga emas, orang yang kurang upaya dan orang yang ada masalah kesihatan. Dan di sa'i ini juga antara tempat suci umat Islam yang harus dikunjungi, dan dia melibatkan cerita pada zaman Nabi Ibrahim lagi, iaitu di mana jumpanya sumur air Zam-Zam juga di kawasan sa'i ini, iaitu di antara Bukit Safwa dan Marwah. Dan selebihnya perjalanan sa'i daripada Safwa ke Marwah lebih kurang 405 meter. So 7 pusingan, maksudnya 7 kali perjalanan daripada Safwa ke Marwah mengambil masa lebih kurang 2 jam kalau berjalan kaki. Kalau menggunakan skuter mungkin lebih kurang 45 minit saja. Dan jarak perjalanan itu mencecah 3 km. Kepada jemaah, sekiranya dia sendiri nak buat, dia boleh terus direct lah ke petugas di Masjidil Haram. Benda ni sangat mudah dan ada signboard-signboard untuk tujuan panduan kepada para jemaah yang menggunakan skuter ni, insyaAllah. Oh, okey. Bagaimana pula dari sudut harga bayaran untuk skuter ni, Ustaz? Sebab difahamkan ada yang boleh buat untuk naik 2 orang, ada yang untuk single saja. Okey, so yang macam kita tengah naik ni, ini adalah double, skuter double. So bagi bayaran untuk satu rukun, iaitu kalau tawaf ataupun sa'i, skuter double berharga RM115. Okey, bagi skuter single untuk satu rukun, tawaf ataupun sa'i berharga 57.50 sen rial. Jadi bagaimana teknik untuk kita membantu jemaah untuk mengira pusingan supaya lengkap 7 pusingan, Ustaz? Okey, seperti mana yang semua sedia maklum, permulaan sa'i adalah di Bukit Safwa, terus ke Marwah. So, Safwa ke Marwah adalah 1 kali pusingan maksudnya. Perjalanan tu dikira 1 kali lah. Lepas tu Marwah ke Safwa, Marwah ke Safwa 2 pusingan. Sebagai kesimpulannya, Kerajaan Arab Saudi menerusi Kementerian Haji dan Umrah telah pun memperuntukkan 200 bilion Saudi Rial untuk membelanjakan bagi projek perluasan Masjidil Haram, dan ini juga merangkumi aspek fasiliti dan juga kemudahan yang sedia ada bagi memastikan keselesaan jemaah dari serata dunia. Dalam aspek ini juga turut merangkumi aspek digitalisasi, iaitu memberi penekanan kepada aplikasi Nusuk yang diperkenalkan oleh Kerajaan Arab Saudi bagi memudahkan para jemaah umrah dari serata dunia untuk mengunjungi Tanah Suci Madinah Al-Munawwarah dan juga Makkah Al-Mukarramah. Tinggal 5 hari lagi, rasa sedikit berdebar. Habis tak pernah lagi kan. Tapi looking forward lah. Memang pun kita nak, itulah kita tunggu-tunggu selama ni. Wukuf di Arafah. InsyaAllah 5 hari lagi. Jadi mudah-mudahan diberi kesihatan lah untuk menampung. Sangat. Yang paling dirindu kali cucu. Pasti ada 3 orang cucu. Almost every day lah pasti try busy video call dengan diorang. Alhamdulillah.
inilah peluang pertama saya menunaikan haji. Saya rasa bersyukur sangat-sangatlah. Oh, rindu tu memang rindu pasal saya seorang. Saya peluang sini saya dapat datang seorang. So tinggal keluarga di tanah air memang perasaan rindu tu memang ada lah. Tapi kita memandangkan jemputan ni kita terima, kita cuba laksana melakukan yang terbaik lah untuk mendapat haji mabrur. Sudah tentulah perasaan rindu tu ada. Tapi kami rasa mereka semua sentiasa doakan kami di sini lah agar sihat, dapat menunaikan fardu haji dengan sempurna insya-Allah. Alhamdulillah masih lagi bersama kami dalam Salam Baitullah, penyucian jiwa kemuncak ibadah ini dibawakan oleh Olive House, Amalkan Minyak Zaitun Olivi untuk kekal sihat dan bertenaga. Olivi, raja segala minyak zaitun. Baik, itulah tadi sedutan jemaah-jemaah haji kita yang berada di sana. Ada yang rindu keluarga, ada rindu rumah, ada yang berceritakan tentang kesihatan. Dan bila kita sebut tentang kesihatan ni, kita nak bersama dengan Faiz di Tanah Suci untuk kita tahu perkembangan terkini jemaah kita dan juga bagaimana persiapan. Kabarnya ada persiapan kita panggil di petugas-petugas perubatan. Jadi kita nak bersama dengan Faiz untuk kabar Tanah Suci di sana. Silakan Faiz. Baik, Ustaz Fakrul, terima kasih Ustaz Fakrul di studio Salamatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton Salamatullah di tanah air. Dan jika semalam saya berkesempatan melakukan tinjauan operasi masyair di Arafah, Mina dan juga Muzdalifah. Dan malam ini saya ingin berkongsi berkenaan pusat rawatan tabuh haji di Mekah ini. Dan ketika ini bersama dengan saya Dr. Amin Sah, iaitu pengarah operasi di pusat rawatan ini. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik Doktor, Doktor boleh kongsikan sikit berkenaan dengan apa persiapan pusat rawatan menjelang operasi masyair nanti? Okey, di pusat rawatan ini kita ada 111 anggota untuk operasi masyair yang lebih kurang tidak lama lagi ini. Jadi daripada situ kita telah bahagikan secara keseluruhannya tim kita dengan 303 kekuatan anggota ini di Arafah, Mina, Muzdalifah dan juga di sinilah pusat rawatan. Jadi di pusat rawatan ini kita mempunyai aktiviti-aktiviti berkenaan dengan pesakit-pesakit yang kita akan mobilisasikan ke wukuf ataupun dengan kata lain safari wukuf yang kita kenal. Jadi daripada situ kita bawa pesakit-pesakit kita dengan menggunakan bas-bas yang kita telah tempah dan kita modify sikitlah untuk kegunaan safari wukuf dan juga beberapa ambulan yang akan mengikuti aktiviti ini. Apa maksud kita adalah untuk memastikan semua jemaah haji Malaysia dalam keadaan yang seboleh-bolehnya mereka ni dibawa ke Arafah untuk berwukuf dan untuk kemuncak aktiviti haji iaitu wukuf di Arafah. Dari segi rujukan pesakit-pesakit apabila mereka jatuh sakit boleh berada sama ada di Arafah, Muzdalifah ataupun Mina, kita telah mewujudkan satu sama ada sistem panggilan berkenaan dengan berabur dan sebagainya. Jadi petugas-petugas kesihatan atau perubatan juga berada di lapangan bersama dengan jemaah sama ada di maktab ataupun mereka sama adalah Arafah, Muzdalifah ataupun Mina. Jadi sekiranya mereka jatuh sakit, pasukan-pasukan akan merujuk mereka. Sama ada bagi pesakit-pesakit yang di bawah tanggungjawab, kalau pesakit kritikal kita akan rujuk ke Ustaz Arab lah. Tapi pesakit-pesakit yang kita boleh sekiranya mereka akan cuba sebaiknya untuk bantu pesakit di lapangan iaitu di Arafah, Mina ataupun di Arafah ataupun Mina, mereka akan sekiranya tidak boleh mereka akan rujuk kita, call, kita akan hantar ambulan untuk ambil mereka bawa ke sini. Mungkin sedikit nasihat kepada para jemaah menjelang beberapa hari lagi nak wukuf ni, mungkin kesihatan tu lebih penting untuk jemaah jaga kot. Saya dengan ini menasihatkanlah suka cerita menasihatkan jemaah-jemaah haji supaya mereka mengoptimumkan kesihatan mereka. Pastikan mereka minum air dengan secukupnya, pastikan mereka mengambil ubat yang telah mereka bawa di Semenanjung ataupun apabila mereka datang ke klinik-klinik maktab mereka ambil ubat tu. Dan sekiranya mereka mempunyai masalah kesihatan kita sekarang ni saya lihat jemaah-jemaah haji kita ramai yang batuk-batuk, walaupun wukuf ni beberapa hari lagi, kita datanglah ke klinik-klinik maktab untuk pastikan pemeriksaan dibuat dan ubat diambil dan dibawa semasa pergerakan Arafah, Muzdalifah dan Mina ini. Terima kasih Doktor. Itu tadi perkongsian dan nasihat Doktor kepada para jemaah haji Malaysia kita menjelang wukuf di Arafah nanti. Dan terkait ini saya nak bersama dengan Anas juga di luar pusat rawatan tabuh haji Mekah ini. Silakan Anas.
Baik Faiz, terima kasih. Tadi Faiz dah cerita tentang operasi pusat rawatan tamu haji di Mekah di bahagian dalam. Saya di luar pula nak cerita tentang salah satu juga perkhidmatan terpenting, iaitu ambulans. Kita nak tahu juga apa yang ada di dalam ambulans ni, dan pastinya bukan saya lah orang yang terbaik untuk cerita tentang apa yang ada dalam van ni. Dr. Azlina, Assalamualaikum Doktor. Warahmatullahi. Okey, Doktor cerita tentang doktor sikit, lepas tu kita cerita pasal ambulans yang beroperasi di Mekah. Baik, saya Dr. Azlina. Saya merupakan pakar perubatan kecemasan yang bertugas di Hospital Cyberjaya Tanah Air. So pada operasi ini saya bertugas di PRTH lah. Alhamdulillah. So ini adalah merupakan apa yang kelihatan di dalam ambulans ya. Ini adalah type A kalau di Malaysia, di mana dia adalah setaraf advanced life support jenis ambulans di Arab Saudi. Satu ambulans yang keluar untuk respon kes, ia akan terdiri daripada driver dan 2 MA. Tapi 2 MA itu mungkin 1 MA ataupun 1 MO. Dia bergantung jenis kes yang direspon. Setakat ini kita ada 35 ambulans yang kita letak di checkpoint, di Madinah, di Jeddah, dan selebihnya tu di sini. Untuk kita diiktirafkan ALS ya, ambulans, ada beberapa equipment yang memang perlu ada. Okey, salah satunya adalah mesin, AED ya, automatic external defibrillator. Ini merupakan bantuan alat awal yang respon kepada pesakit yang tidak sedarkan diri. Yang ini adalah penting ya. Salah satu adalah kita punya mesin ventilator. Apabila pesakit kritikal, apabila kita rawat, kita intubasi dan kita perlu ventilate menggunakan oksigen pernafasan. So ini adalah portable ventilator kita yang kita ada, dan ini perlu untuk kita dapatkan. Right? Dan yang ketiga adalah bag emergency ataupun doctor's bag. Di dalam ini kita lengkapi dengan IV drip, ubat-ubatan dan juga peralatan yang diperlukan semasa pengoperasian ambulans. Baik Doktor, terima kasih atas penerangan tersebut dan juga tahniah kepada kumpulan perubatan di Mekah ini. Pastinya sangat membantu para jemaah sekiranya para jemaah ini memerlukan ataupun dalam menghadapi situasi yang memerlukan rawatan segera. Sekian dulu dari Mekah di pusat rawatan tamu haji di Mekah ini. Kembali kepada Ustaz Fakrul dan juga Ustaz Aris. Silakan. Baik, terima kasih Faiz dan juga Anas yang melaporkan secara langsung setiap hari bagi tahu kita berita apa yang berlaku di Tanah Suci. Mudah-mudahan Allah Taala mudahkan, dan begitu tadi kita telah saksikan persiapan petugas-petugas haji dan juga antara unsur yang penting bagi membantu melancarkan ibadah para hujaj kita ialah mereka yang bertugas untuk perubatan. Mudah-mudahan Allah Taala mudahkan mereka dan berikan kesihatan yang baik kepada para hujaj kita. Baik, para penonton Salamatullah, selepas ini saya nak kongsi, kalau kita hari ini cerita tadi Ustaz Zarifi dan juga Ustaz Arif dah cerita tentang sofa dan juga maruah kan. Saya nak bawa lagi dekat lagi, takut tadi nak bayang. So kita nak bawa anda dalam menggunakan teknologi CGI. Tapi selepas ini, tapi sebelum itu kita saksikan terlebih dahulu soalan kuis harian Salam Baitullah dan juga pemenang kuis harian kita. Kita saksikan. Sertai kuis harian Salam Baitullah dan sembang-sembang medsos setiap hari mulai 17 Jun. Dan menangi voucher pakej umrah premium Menara Jam Mekah semestinya J. Ibrahim Al-Islam. Soalan kuis harian akan diberikan semasa siaran langsung Salam Baitullah setiap hari mulai 17 hingga 30 Jun bermula pukul 9 malam di saluran TV1 dan saluran berita RTM. 3 orang peserta yang menghantar jawapan dengan betul dan terpantas akan menerima voucher umrah bernilai RM500 tajaan J. Ibrahim Al-Islam setiap seorang. Hantarkan jawapan anda di pautan yang akan diberikan di media sosial Salam Baitullah sebaik sahaja soalan disiarkan. Sertakan nama penuh, nombor kad pengenalan, alamat, nombor telefon dan akaun media sosial sama ada di Facebook atau Instagram atau TikTok. Hanya pemilik akaun media sosial sebenar dan aktif yang juga telah mengikuti salah satu akaun media sosial rasmi Salam Baitullah akan dipilih sebagai pemenang. Sebarang pertukaran atau pinjaman akaun media sosial tidak dibenarkan. Kesemua hadiah tidak boleh ditukarkan dengan wang tunai. Pemenang akan dihubungi oleh pihak penaja. Teruskan menjadi penonton setia Salam Baitullah. Layari Facebook Salam Baitullah bagi mengetahui dengan lebih lanjut terma dan syarat penyertaan.
Baiklah para penonton semua, selepas para jemaah selesai melakukan ibadah tawaf, mereka akan melakukan rukun seterusnya iaitu sa'i. Tempat sa'i dikenali sebagai mas'ah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 158, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud sesungguhnya Safa dan Marwah itu ialah sebahagian daripada syiar agama Allah. Maka sesiapa yang menunaikan ibadat haji ke Baitullah ataupun umrah, maka tiadalah menjadi salah dia bersa'i di antara keduanya. Safa adalah sebuah bukit yang tinggi terletak di sebelah selatan Masjidil Haram. Bukit Safa juga adalah permulaan untuk ibadah sa'i. Manakala Marwah pula adalah sebuah bukit di sebelah utara dan tempat berakhir ibadah sa'i. Keluasan mas'ah adalah seluas 78,090 meter persegi. Jarak Safa ke Marwah adalah 420 meter. Ini bermakna jumlah keseluruhan jarak 7 pusingan Safa dan Marwah adalah sejauh 2,940 meter ataupun hampir 3 kilometer. Di laluan tengah pula dikhususkan kepada laluan kerusi roda. Manakala hampir ke kawasan Safa adanya lampu hijau, bermakna di situ disunatkan kepada para jemaah untuk berlari-lari anak. Pada tahun 1428 Hijriah bersamaan 2007 Masihi, Kerajaan Arab Saudi telah memperbesarkan kawasan mas'ah kepada 3 tingkat untuk memberi keselesaan kepada jemaah yang semakin ramai. Kawasan sa'i amat selesa, berhawa dingin dan dialas dengan marmar yang sejuk. Di kiri dan kanan mempunyai tong-tong air zam-zam untuk para jemaah berehat sebelum meneruskan perjalanan ibadah sa'i. Tuan-tuan dan puan, ibadah sa'i mempunyai pelbagai hikmah, antaranya untuk mengenangkan ketabahan Sayyidatina Hajar berlari-lari mencari air untuk anaknya Sayyidina Ismail alaihissalam di tengah padang pasir yang panas terik kerana patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Daripada kisah pengorbanan agung inilah disyariatkan ibadah sa'i ini. Semoga bermanfaat kepada semua. Teruskan bersama kami dalam Salam Baitullah, penyucian jiwa, kemuncak ibadah. Alhamdulillah, anda masih lagi bersama kami dalam Salam Baitullah. Kita dalam segmen Al-Bayan dan masih lagi dengan tajuk kita iaitu Sesabar Siti Hajar. Baik Ustaz, ya, kita dah tak nak tangguh lagi dah Ustaz. Tadi mungkin ada cerita-cerita yang kita belum sempat habiskan. Kalau kita dapat lihat dari sudut kekeluargaan, bagaimana satu orang isteri boleh taat perintah Allah dan boleh biarkan suami dia pergi ataupun suami dia buat kerja agama ni Ustaz. Silakan kalau boleh kita reflect pada keluarga. Masya-Allah Ustaz, sebelum Ustaz. Lagu tema Salam Baitullah ni dia betul-betul masuk dalam jiwa kita kan. Oh ya, macam dia nak nyanyi sikit ke? Tu kena Ustaz Fakhrul lah. Ya. Baik, penonton sekalian, kerana itulah inilah betapa indahnya manasik haji ni. Ibadat haji ni para penonton, dia dilakukan pada tempat-tempat tertentu. Baik. Kan? Kemudian pada waktu tertentu. Dan amalan-amalan itu semuanya memang ta'abudiyah. Memang betul-betul kita ni, kerana itu Syekh Sya'rawi kata, ibadat haji ini memang dia akan mendidik kita, mengenang diri kita yang kerdil. Kita ni hamba Allah, kita ni tak ada apa-apa. Baik, para penonton, malam ni setabah Hajar. Bagaimana kita nak bawa semangat Hajar ni dalam kehidupan kita. Baik, para penonton, khususnya para ibu sekalian, kita belajar dari Hajar. Apabila Allah Ta'ala arahkan suaminya untuk meninggalkan Hajar dan Ismail. Dan pada waktu itu, di tempat itu, tidak ada orang lain pun. Ada 2 beranak ni je. Hajar dan Ismail. Tu pun tak sampai 2 tahun. Masih menyusu lagi. Cuba bayangkan Ustaz, kalau kita ditinggalkan di Lebuh Raya Timur Barat. Risau juga. Risau juga kan? Kita tak apalah sekarang ni boleh telefon juga. Betul kan? Ya kan, dah terima. Baik, nak ceritanya, nombor 1, para penonton sekalian, apabila Hajar faham itu arahan daripada Allah, Hajar boleh terima. Baik. Dan Hajar menenangkan dirinya dan Hajar yakin
apabila itu arahan Allah, pasti Allah Ta'ala akan menjaga urusan kita hamba-hamba ni. Jangan bimbanglah. Jadi, kerana itulah doa Nabi Ibrahim, Rabbana inni askantu min dhurriyyati. Wahai Tuhan kami. Tuhan siapa? Tuhan Ibrahim, Tuhan Hajar dan Tuhan Ismail. Maknanya Nabi Ibrahim ajar kepada kita akidah. Ya. Perkara nombor 2, para-para sekalian, yakinlah selagi mana keluarga kita bertakwa kepada Allah, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Selagi mana kita bertakwa kepada Allah, pasti Allah Ta'ala akan berikan jalan keluar kepada apa juga masalah yang kita berdepan. Dan yang kedua, pasti Allah Ta'ala akan merezekikan kita daripada jalan dan pintu yang tidak disangka-sangka. Betul. Jadi, kekuatan Hajar inilah yang kita mesti bawa dalam keluarga kita. Maknanya para ibu, kakak-kakak sekalian, bila berdepan masalah, ingat Hajar. Ingat Hajar. Ya, kena kuat semangat macam Hajar. Dengan kekuatan Hajarlah anak anda Ismail menjadi seorang yang saleh, seorang Nabi yang saleh. Dengan kekuatan Hajarlah ia memberi kekuatan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi penting Ustaz kan? Keluarga kita ni semua kena ambil peranan. Tak boleh tugas untuk didik anak-anak ni serah pada ayah je. Kan? Tak boleh tugas didik anak-anak ni serah pada ibu je. Ayah buat tak tahu je kan? Ya. Jadi tak boleh. Jadi maknanya semua kena ambil tanggungjawab. Ada ibu yang memerhati juga daripada sana tu. Itulah Ustaz. Tu Ustaz Aris tadi. Jeling tu. Nasib baik saya memang seorang ayah yang baik. Amin. Astagfirullah saja gua aja. Ustaz, satu bahagian lagi. Kalaulah kata satu orang ni dia nak tawakal. Dan dia rasa macam kalau tidak ada asbab tak jadi tawakal itu. Contohnya dia kata okey, kita nak pergi satu tempat tapi kalau tak ada kenderaan macam mana nak pergi? Dia macam-macam difikirkan. Asbab tu seolah-olah mendahului apa yang dikatakan sebagai tawakal sepenuhnya pada Allah. Bagaimana agama memandang situasi ini Ustaz? Silakan. Baik, dalam Islam, dalam agama kita, Islam mengajar bila kita bertawakal kepada Allah, jangan lupa perlu ada ikhtiar. Benar. Perlu ada usaha. Dan itulah yang diajarkan daripada Sayyidah Hajar kepada kita. Bila anak perlukan air tak ada, lari cari air. Lari cari air. 7 pusingan. Maknanya itu mengajar erti usaha yang kuat. Usaha, kena usaha. Maknanya selain kita berdoa kepada Allah, kita minta tolong kepada Allah, usaha, ikhtiar mesti bergerak seiring. Baik. Seiring. Itu di antara cara-cara ataupun perkara yang kita sebut tentang tawakal. Dan saya sukalah Ustaz sebut tentang, biasa orang Melayu kita panggil ataupun ramai orang faham ayat 1000 dinar lah. Dan di bahagian akhir tu kita Allah SWT beritahu innallaha balighun amrih. Sesungguhnya Allah menyampaikan segala urusan. Jadi janganlah kita takut-takut ke as long as ada bahasa Inggeris. Tu dia. As long as kita ada UAE alumni. Alumni UAE. Selagi mana adanya usaha, insya-Allah hasilnya itu Allah SWT akan bantu. Dan jangan kita terlalu merisaukan sangat perkara-perkara yang mungkin macam Siti Hajar itulah Ustaz. Dia pun tak tahu kat mana nak cari air, tapi yang penting usaha. Walaupun sedikit, Allah SWT bagi air yang tak henti sampai ke hari ini. Masya Allah. Ustaz, kalau ada apa-apa doa ataupun nasihat untuk mereka-mereka yang menonton, mungkin sekarang ni dalam keadaan yang ada masalah, ada juga sedikit musibah yang tertimpa, apa yang boleh kita ambil doa yang sama dengan kisah Siti Hajar yang boleh kita bawakan Ustaz? Silakan. Antara doa yang Al-Quran ajarkan kepada kita Ustaz dan para sekalian ya, doa Nabi Yunus alaihissalam. Ketika mana Nabi Yunus diuji berada dalam perut ikan nun, ikan paus. Dan keadaan itu pun Nabi Yunus tak tahu apa nasib Nabi Yunus ni. Dia pun, baginda pun tak tahu bagaimana nasib penyudah penghujungnya bagaimana. Dalam Quran sebut Nabi Yunus berada dalam keadaan 3 kegelapan. Peristiwa itu berlaku pada malam hari. Berada dalam perut ikan nun yang gelap dan juga berada di dasar laut. 3 kali gelap. Okey, doanya para penonton sekalian, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Subhanak, maha suci engkau wahai Allah. Inni kuntu minadh zalimin. Aku sesungguhnya telah menzalimi diri aku. Aku buat dosa ya Allah. Para penonton, dalam Al-Quran sebutkan fastajabna lahu. Allah Taala kata
Dengan asbab Nabi Yunus baca zikir doa inilah yang menjadi asbab Allah Ta'ala berikan bantuan kepada Nabi Yunus. Ikan paus ataupun ikan nun tadi memuntahkan semula Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Yalah, itu dia. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita mesti amalkan satu perkara yang kalau boleh kita nak ambil adalah zikir seperti mana yang diajar oleh Allah SWT dalam Al-Quran, insya-Allah. Baik Ustaz, terima kasih banyak atas masa. Sama-sama Ustaz. Dan saya rasa semua penonton dapat dengan jelas perkataan yang dilontarkan baik. Jadi kita nak terbang terus ke interaktif selebriti bersama dengan kekasih hati. Disilakan. Masya Allah, itulah tadi kita dah saksikan. Itulah dia bersama kita hari ini di studio Salamatullah bersama dengan Hajah Nilofa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar, sihat? Alhamdulillah, beratlah ni. Sihat tapi berat. Oh, terbiasa tu ni tak lama lagi. Tak lama dah ni. Mudah-mudahan dimudahkan. Tunggu hari, insya-Allah, amin. Tak bawa Bilal hari ni. Syekh Bilal kita. Kita tengok TV kat rumah. Okey, big fan Big fan. Lain macam ni Haris, dia punya throw pun lain. Kan, dia punya throw pada saya pun lain. Terima kasih banyak sudi bersama dengan kami dan Salam Baitullah. Klip tadi tu yang terkini. Yang paling baru yang bulan 2 hari tu pergi umrah dengan suami, anak, dengan keluarga. Baik-baik. Kalau kita cerita haji, Lofa pernah pergi haji tahun bila? Tahun 2016. 2016. Hari pertama. 2018 yang kali kedua. Tapi yang 2018 tu sama tahun dengan masa tu bakal suami pergi. Tak tahu pun. Okey. Rupanya kemah kita bersebelahan je. Masya Allah. Itu dia dipanggil jodoh tanah suci. Alhamdulillah. Baik, pasti setiap kali pergi, kalau kita tanya siapa pun ada pengalaman yang berbeza. Betul. Macam Nilofa masa first time pergi haji, kalau dapat kongsikan pada kita, pergi dengan siapa ataupun macam mana suasana dia? Rezeki Alhamdulillah masa pergi 2016 tu bersama dengan mak ayah. Tapi cerita di sebalik macam mana boleh pergi haji tu memang secara tiba-tiba. Tiba-tiba sebab ayah memang baik dengan Allahyarham Tuan Guru Ustaz Harundin. Masya Allah. Lebih hampir 20 tahun lah. Lepas tu masa tu dia tengah sakit, keluar masuk hospital. Jadi lawatan terakhir mak dengan ayah dekat IJN tak silap, masa tu melawat arwah Ustaz Harundin. Dia kata, Tini suruh nama Tini suruh Halim which is saya kata pergi haji bawa Nilofa sekali. Itu pesanan akhir dia dekat mak saya. Masya-Allah. Lepas tu mama kata mama balik tu macam fikir kenapa Ustaz sebut petik nama saya macam tu kan. Jadi dia kata dia tak fikir banyak, dia terus bawa saya pergi settlekan untuk visa, urusan haji saya pun macam ikut je lah. Okey. Tapi masa tu kita pun memang bukan take for granted. Kita betul-betul macam okay, let's do this. Lagi-lagi ada peluang pergi dengan mak ayah dan saya buat preparation, belajar dan research betul-betul sebab yang paling terlekat di hati adalah ketika wukuf di Arafah lah. Itu satu magical moment yang bila balik tu teringat sampai bila kali kedua tu kita pergi dengan lebih besar semangat. Sebab apa tahu Ustaz Fakrul? Kat sana doa-doa yang kita minta tu macam exactly Allah bagi. Macam satu apa yang kita minta. Saya ingat lagi masa tu selepas Zuhur kan keadaan panas kat luar kemah. Kita bersila ni kat luar kemah dengan keadaan panas ni, letak pacak kipas bateri yang rechargeable tu. Keep on ulang doa-doa yang memang kita bawa khas daripada Malaysia lagi ni. Apa yang kita nak minta. Masya Allah. Jadi apa balik tu kita boleh tengok satu-satu Allah unfold. Dijawab. Dan bila kali kedua dapat peluang rezeki pergi lagi sekali, saya buat benda yang sama, saya prepare apa yang saya nak minta. Tapi
subhanallah, maksudnya doa Arafah yang doa yang memang betul-betul mustajab. Kalau orang betul sia-siakan sayang, sebab daripada Zuhur tu sampai Maghrib tu waktu yang orang kata jangan buat benda lain, doalah sebanyak mungkin. Dan masa dekat kali kedua tu kan, yang orang semua dekat dalam kemah lagi. Saya bersemangat ni sebab dah tahu dah hukum macam mana. Keluar-keluar dengan keadaan yang panas, duduk dekat bawah payung kat luar kemah tu, dah standby doa, tengah baca Asmaul Husna, tengah selawat, tengah warm up. Sekali angin kencang, hujan turun, masa tu air mata non-stop keluar dah. Sebab saya tak pernah lagi sepanjang umrah yang berkali-kali sebelum tu experience hujan dekat Tanah Suci. So bila bertanya Arafah, dia kata the last time hujan 9 years ago. Jadi memang kita pula kemah dengan orang Egypt, orang Morocco, orang Iran semua masa tu. Dia orang keluar semua dengan hujan, ya Rab, doa dalam bahasa Arab tak faham ya Rab apa-apa. Tapi suasana dia berbeza bila seolah-olah kita saksikan rahmat Allah tu turun kan. Betul. So, Nurulfa bila saksikan sini, kalau macam orang lain macam mana dia dihargai waktu wukuf tu yang dia orang nanti akan bersama mengerjakan wukuf tak lama lagi ni. Macam mana maksud tu? Macam maksudnya Nurulfa saksikan macam mana mereka yang berada di sana menghargai waktu wukuf. Betul. Jadi kita ni bersama dengan bukan orang Malaysia kan. Jadi kita tengok orang semangat mereka, kesungguhan mereka berdoa, kesempatan yang ada tu diorang guna betul-betul. Jadi kalau saya nak cerita satu benda yang ajaib ni, mungkin setengah orang percaya, semua taklah kan. Masa kita tengah tanda tangan, tengah duduk berdoa tu, dekat langit ni tertulis tulisan yang boleh nampak Muhammad, boleh nampak Allah, yang lagilah bunyi dia orang ni, ya Rab, yang kan. Jadi nak cakap kata kenapa cerita ni saya share, sebab nak bagi semangat dekat orang muda, dekat mereka luar sana yang boleh berkesempatan ataupun belum lagi ada jentikan di hati untuk pergi kan. Nantilah jangan apa ni, this is one of the reason kenapa macam kena buat ibadah haji ni kan. Tanam azam kan. Betul. Rupanya tanam niat untuk ya Allah jemputlah kami kan. Lepas tu selagi ada tenaga, ada kemampuan dan juga ada kekuatan ni pergi pada usia InsyaAllah. Baik, hari ini kita agak syahdu sikit bila kita cerita tentang hebatnya pengorbanan Sayyidatina Hajar, ibunda kita kan, yang Allah itu antara permulaan syariat haji kan. Dia hebatnya Ismail tu alaihissalam adalah hebatnya ibu dia. Sajalah nak relate, mungkin Nilofa dia nak kongsikan baru ni pergi umrah pun dalam keadaan katanya mengandung kan. Lain. Apa perasaan pada time tu macam mana yang boleh kita cerita? Sangat berbeza sebab saya pun tak ingat berapa kali saya dapat rezeki pergi umrah sebelum tu. Tapi nak cakap bila kita bawa anak kecil lagi yang berusia setahun, lepas tu berbadan 2 lagi dengan kandungan 5 bulan, memang ya Allah, dengan ujian sakit uratnya, sakit kaki, tak boleh berjalan dengan tenaga tu ada, tapi kita tak boleh nak buat seperti biasa kan. Itu satu benda yang orang kata ya Allah, apa setiap sakit aku yang aku pijak ni semua, setiap pijakan yang aku dengan kesakitan ni kau gantikanlah dengan pahala ya Allah. Jadi kita lebih macam menghargai dan juga mengingati diri kita untuk macam mana nak cakap this is my sacrifice. Jadi kita pandang lebih tinggi kepada ibu-ibu luar sana yang kena lalui fasa-fasa yang sama macam saya kan. Baik. Sebagai kita ambil pengajaran hebatnya ibu kita kan. Mak kita yang buat pengorbanan, mudah-mudahan ada sesuatu yang kita belajar. Ada kata-kata akhir, nasihat sikit daripada Nilofa kepada penonton-penonton. Itulah seperti mana saya cakap tadi, saya kata saya nak sangat ajak anak-anak muda di luar sana jangan mulakan impian untuk pergi menabung dan juga ataupun daftar seawal mungkin. Sebab apa? Jangan tunggu nanti ataupun put aside, because keistimewaan ataupun kemuliaan haji ini memang satu yang luar biasa. Satu benda yang besar. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Jangan Nilofa sudi bersama dengan kami Salam Baitullah. Kita masa sangat mencemburui, tapi kami sangat-sangat terima kasih kerana sudi berkongsi pengalaman. Mudah-mudahan yang menonton ada sesuatu yang dapat mereka belajar daripada pengorbanan ataupun kisah yang begitu hebat ini. Okey, kita nak saksikan terlebih dahulu kita punya soalan kuis hari yang kita saksikan.
Sertai kuis terkumpul Salam Baitullah 2023 setiap hari mulai 17 hingga 30 Jun bermula pukul 9 malam di saluran TV1 dan saluran berita RTM. Anda perlu mengumpul semua soalan bermula episod pertama hingga episod akhir Salam Baitullah 2023 dan hantarkan jawapan beserta 5 kata kunci melalui pautan yang disediakan di Facebook Salam Baitullah pada episod akhir. Lengkapkan slogan Salam Baitullah Penyucian Jiwa Kemuncak Ibadah menjadi tema pada tahun ini kerana tidak melebihi 20 patah perkataan. Sertakan nama penuh, nombor kad pengenalan, alamat, nombor telefon dan akaun media sosial sama ada di Facebook atau Instagram atau TikTok. Hanya pemilik akaun media sosial sebenar dan aktif yang juga telah mengikuti salah satu akaun media sosial rasmi Salam Baitullah akan dipilih sebagai pemenang. Sebarang pertukaran atau pinjaman akaun media sosial tidak dibenarkan. Keputusan adalah muktamad. Sebarang bantahan dalam apa jua cara tidak akan dilayak. 3 pemenang kuis soalan terkumpul akan menerima hadiah tajaan J. Ibrahim Al-Islam berupa hadiah tempat pertama, pakej umrah selesa bernilai RM10,800. Hadiah tempat kedua, 2 tiket penerbangan pergi dan balik menunaikan umrah. Hadiah tempat ketiga, 1 tiket penerbangan pergi dan balik menunaikan umrah. Jom tonton dan menangi secara percuma. Pakej Umrah Premium Menara Jam Mekah. Semestinya J. Ibrahim Al-Islam. Setiap pemenang akan dihubungi oleh pihak penaja. Teruskan menjadi penonton setia Salam Baitullah. Layari Facebook Salam Baitullah bagi mengetahui lebih lanjut terma dan syarat penyertaan. Alhamdulillah, kita dah sampai di penghujung rancangan. Yes. Jadi kita nak ucapkan terima kasih pertamanya kepada penaja utama kita, iaitu Olive House. Olive House yang dibawakan oleh Olive House lah. Olive House lah. Amalkan kita. Amalkan lain macam dia punya nama dia. Amalkan minyak zaitun Olive. Sihat dan bertenaga. InsyaAllah Olive Raja segala minyak zaitun. Apa kata dia pun dah hafal lah kan. Dia paling kat rumah hafal dah. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Nilofa sudi bersama kami pada hari ini. Terima kasih Tuan Guru kita Ustaz Zalifi. Sama-sama. Semoga diberikan kesembuhan. Amin. Ustaz Zalifi sakit kaki hari ini kan. Ya, macam mana sosial media kita? Alhamdulillah. 8.20 malam setiap malam. Biasalah. Tapi itulah. Hari ini macam bersemut-semut sikit sosial media. Sebab ada kehadiran dia kan. Alhamdulillah. InsyaAllah esok bersama dengan Ayat 8.20. 8.20 malam. Dan bersama kami jam 9 malam insyaAllah. Baik, esok kita ada siapa? Kita ada Ustazah Nik Salidah untuk segmen Salam Baitullah dalam Al-Bayan dan juga bersama Hafiz Hamidun. Dan pastikan bersama kami dalam Salam Baitullah. Kita sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kisah bermula Siti Hajar berhati mulia, taatkan Allah jua suaminya, biarpun hidup penuh derita. Nabi Ibrahim suami tercinta, menerima wahyu perintah Allah, namun dirinya mengandungi hikmah. Mereka berdua harus berpisah, menangis Hajar mendengar kisah. Pilu hatinya dihambat resah, mengenang nasib telah tersurat. Hidupnya bakal menempuh susah. Safa dan Marwah kisah bermula, Siti Hajar berhati mulia, taatkan Allah. Rancangan Salam Baitullah itu tadi dibawakan khas oleh Olive House.